Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, yakni dengan kuasa yang ada kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agamanya, yakni memelihara agamanya, walaupun orang-orang kafir tidak setuju dan marah. Ayat yang saya bacakan tadi, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka nak memadamkan cahaya Allah, nak memadam agama Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara. Ayat itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Tetapi kita dapat melihat secara praktikalnya apa yang berlaku di Palestin, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin, menunjukkan benarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Palestin ini tuan-tuan, terutamanya di Gaza, negerinya lebih kecil daripada Perlis. Perlis 821 km, Gaza 365 km persegi. Artinya 2 kali ganda negeri Perlis daripada semenanjung Gaza. Penduduk Gaza 2 juta, penduduk yang paling padat di dunia. Peperangan yang disebut sebagai Taufan Aqsa mengambil nama Masjid Aqsa yang menjadi amanah kepada saudara-saudara kita di Palestin. Kerana Masjid Aqsa ini ialah kiblat pertama orang-orang Islam sebelum kiblat yang kita hadap di Baitullah pada hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la tashuddur rihal illa bisalasati masajid. Tidaklah disuruh kepada kamu untuk kamu ziarah ataupun melawat melainkan 3 masjid. Yang pertama ialah Al-Masjidul Haram, yaitu masjid di Mekah.
Yang kedua ialah Masjid Hadza, Masjid Nabawi. Dan yang ketiganya ialah Masjid Aqsa. Orang selalu bertanya kepada pemimpin-pemimpin Hamas terutamanya, apalah sangat yang kamu nak pertahankan bumi Palestin? Apa nilai yang ada kepada kamu sehingga kan mati ratus ribu orang? Perjuangan kamu sejak daripada penubuhan negara haram Israel 1948, apa value, apa nilai yang ada sehingga kan kamu habiskan tenaga kamu korbankan generasi kamu? Apa ada nilai kepada bumi Palestin? Maka mereka menjawab dengan tegas. Mereka mengatakan, kami memegang amanah umat Islam seluruh dunia. Kami memegang amanah umat Islam di Malaysia. Kami memegang amanah umat Islam di Indonesia. Kami memegang amanah umat Islam di Saudi, di Iran, di Lebanon, di Jordan, dan juga seluruh dunia. Kami memegang amanah umat Islam kerana di situ terdapatnya masjid suci kepada umat Islam. Ini jawapan tegas yang ada kepada pemimpin-pemimpin yang berjuang di sana. Sebab itu mereka menolak two-state solution. Mereka menolak nak adanya dua wilayah, dua negara. Satu negara mereka nak Raid, nak bagi kepada Israel. Satu lagi nak bagi kepada Palestin. Pejuang Palestin kata, apa makna? Ini bumi kami, ini negara kami. Nak cakap apa ini? Kamu yang patut keluar daripada bumi Israel. Kamu yang patut keluar daripada bumi yang kamu ceroboh pada hari ini. Tuan-tuan, dunia kagum. Sudah hampir setahun lebih peperangan yang panjang. Israel ni tuan-tuan malu hari ini. Tuan-tuan bayangkan negeri yang kecil dengan senjata yang kita katakan out of date. Mereka tidak mendapat bantuan daripada negara-negara besar untuk membantu mereka. Mereka hanyalah mendapat bantuan daripada Iran, daripada Yaman, daripada negara-negara yang daripada Lebanon. Kecil sangat jika nak dibandingkan dengan Israel Zionis laknatullah yang mendapat sokongan daripada seluruh dunia. Banyak umat Islam, 1 bilion lebih umat Islam, tetapi kebanyakan mereka tidak mempedulikan berkenaan dengan apa yang berlaku di Palestin. Negara-negara Arab membisu dalam soal Palestin. Negara-negara Arab, pemimpin-pemimpin Arab seolah-olah tidak ada jiwa, tidak ada ruh. Kalau kamu tidak adanya peri kemanusiaan, sekurang-kurangnya kamu ada perasaan agama. Sekurang-kurangnya kamu lihat bagaimana pembunuhan kejam anak-anak yang tak berdosa, wanita-wanita yang tak berdosa. Sekurang-kurang ada perasaan ini. Malu kami apabila tadi pergi berjumpa dengan duta daripada Ireland. Dia bukan Islam. Ireland di antara negara yang menentang, memberikan tekanan
setiap hari. Sudah hampir kat 50,000 orang terkorban, 100,000 lebih yang cedera. Orang bukan Islam, pemimpin bukan Islam, negara bukan Islam bersikap demikian rupa. Tiba-tiba kita pula bersikap untuk tidak mempedulikan. Alhamdulillah PAS parti kerdil, jamaah yang kerdil. Kita bukan saling dua. Kalau kita baca sejarah bagaimana perjuangan membantu perjuangan Palestin sejak lama lagi, sejak daripada penubuhan negara Israel, PAS boleh dikatakan setiap kali tema ucapan dasar Presiden PAS, kita akan menyentuh soal Palestin. Ini nak menunjukkan begitu kita prihatin, concern terhadap apa yang berlaku di sana. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, rahsia yang menyebabkan mereka bertahan untuk nak lawan Israel ini tidak lain dan tidak bukan ialah senjata iman. Kalau tengok si logik akalnya, kita tak mampu nak lawan. Saya ingat ada kawan-kawan pernah pergi ke Lebanon dulu. Mereka tengok kawalan daripada tentera-tentera Israel di sebelah dengan sempadan. Dia kata, tengok tu pun kita kemudah Ustaz, dengan badan dia hebat, tapi orang Arab tak ada apa. Batu Allah Ta'ala pun jadi Palestin tu sebelah dengan negara Arab, dia tak jadikan sebelah negeri kita. Kita tak jadi jenis makan pucuk pokok kawan. Kita tak ada. Memang Allah Ta'ala letakkan orang Arab ni jenis dia, jenis yang orang kata degil, jenis yang badannya sasar, berani. Allah Ta'ala jadi gitu elok dah. Tuhan letak adil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak letakkan kita tersebelah dengan Israel. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, benar sebut tadi, alhamdulillah negara kita bukan kita kata negara yang daripada awal dulu, dalam konteks negara masih lagi kita tidak mengiktiraf Israel. Satu. Tapi apabila kita agak sedih disebutkan oleh saudara Wajibah tadi dan juga yang berhormat Ustaz Tarmizi tadi, dalam keadaan berlakunya pembunuhan, ber-50,000 dah meninggal mati, ratus ribu dah gugur, dah cedera, tiba-tiba kita boleh berdiri untuk nak menjual saham MESB. Nak jual tu masalah tu. Orang ni kalau company, saya tak meniaga, Haji Fauzi meniaga. Orang nak jual ni ialah apabila syarikat rugi. MESB tak rugi. Tahun 2023 dia untung sebanyak 543 juta. Tahun lepas dia bukan rugi. Adakah MESB tak ada projek? Ada 39 lapangan terbang di bawah kendalian MESB, termasuk satunya ialah di Turki, satu-satunya airport di luar negara yang diuruskan oleh MESB yang untung. Maknanya bukan bodoh lah rakyat Malaysia ni. Kita mempunyai kepakaran kita. Kalau tidak Turki sembarangan tak bagi. Turki pun hebat teknologi dia. Bukan kecil anaknya Turki. Lapangan Turki yang diuruskan ialah
orang Malaysia yang dok makan budu, orang Malaysia yang dok makan tempoyak, uruskan syarikat di Turki. Tiba-tiba kita boleh jual apa? Kalau rugi mana Sabah dan untung. Ini lapangan terbang. Oh, dia kata mana boleh kita apa masalah dia. Banyak juga negeri-negeri yang dipimpin oleh SG4, ada syarikat-syarikat daripada BlackRock yang duk lapor situ, ini meniaga lah beb. Ini persoalan yang kita bincang. Satu ialah lapangan terbang ni ialah perniagaan strategik. Dia ada dua negara yang cukup, dua logistik yang paling utama dalam mana negara. Satu ialah lapangan terbang, yang keduanya ialah pancaran RTM ataupun pancaran apa untuk penyiaran. Dua. Bukan 3%, bukan 13%, 30%. Apa makna 30%? 30% dia duduk di dalam board. Dalam board director, dia boleh menentukan apa polisi hala tuju syarikat itu. Dia nak bawa ke mana? Kena ingat, lapangan terbang ni tempat keluar masuk. Apa jaminan orang-orang Palestin, saudara-saudara kita yang anti ataupun mana-mana anti Israel sebagai apa jaminan? Ini yang menyebabkan kita tak bersetuju. Jual lapangan terbang, oi. Ini bukan perniagaan apa balik. Lapangan terbang. Soal keselamatan ini yang penting kepada kita. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa benar. Kenapa jual? Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apabila kita bercakap soal ini, tak apalah, kita dah supaya kita konsisten dalam soal kita membantu Palestin menentang Israel Zionis. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini bekal-bekal yang kita nak tengok. Akhir sekali ialah apa tanggungjawab kita. Pertama, doa. Berdoalah setiap kali lepas solat, jangan lupa, untuk perjuangan saudara-saudara kita di Palestin. Yang kedua, kesedaran dan pendidikan kepada umat Islam. Beri kesedaran bahawasanya Palestin ini, anak-anak kita kena beritahu kepada mereka. Sebab itu anak-anak Palestin kecil-kecil dengar bom, dia relax gelak ya. Anak kita dengar mocot cabut lari dalam rumah. Orang Palestin ni dia didik macam tu. Pendidikan kepada anak-anak kena ingat tanggungjawab mereka, kesedaran mereka tentang Palestin ini adalah merupakan bumi kita bersama. Yang ketiga, menyokong di segi secara kemanusiaan, keuangan, kebajikan, bantuan yang dihantar melalui NGO kita terutamanya. Yang keempat, tekanan politik. Ini mungkin apabila tekanan politik utamanya dalam konteks negara yang perlu memberikan tekanan di dalam perhimpunan antarabangsa
Dalam bab ni kita appreciate lah Tun Mahathir. Tun Mahathir memang Tun Mahathir antara pemimpin yang jak dulu dia konsisten dalam bab ni. Dalam persidangan-persidangan antarabangsa sebagainya, dia memang keras dia terhadap Zionis tadi. Yang kelima, kita boikot produk dan syarikat yang menyokong perjuangan Israel Zionis. Mungkin kita tak boleh buat semua. La yudrak kuluh, la yudrak juluh. Memang ada belah yang kita terpaksa pakai. Ada setengah daripada poli kita, awak pun pakai hal ini juga. Tak, kawan-kawan kita buat apa tak boleh buat. Jangan tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kawan-kawan kita ada perasaan. Mereka ni bukan tak tenaga kita, mereka tak perlu kita tambah balik lah. Kalau kita pergi bodoh kita tambah balik kami tak mau tenaga apa. Kami tak perlu, kami nak doa, kami nak kamu sokong itu saja. Mereka nak. Dan yang keenamnya, solidariti dan ukhuwah. Kita lakukan solidariti kita macam malam ni. Tak apa, kita buat mana-mana tempat di kawasan, di markas kita sebagainya untuk menunjukkan tentang, menghidupkan, menceritakan perkembangan-perkembangan terbaru untuk membangkitkan kesedaran bahawasanya Palestin ini ialah bumi kita bersama. Dari itulah saja tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada pihak penganjur dan juga penceramah yang hadir pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala atas kesedaran kita kerana kita mengambil tanggungjawab sebagai menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amri muslim falaysa minna au kama qala. Siapa yang tidak mengambil tahu tentang urusan saudaranya yang lain, maka ia bukan dari kalangan kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.